الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب العظام وأسيادنا الأكرمين ولوالدي والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ومعلمين ومعلمات الأحياء منهم والأموات. شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وآله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لا نبي بعده. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, sesungguhnya manusia ini di dalam kerugian, melainkan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang beramal saleh dan yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Qala Allah Subhanahu wa taala fil Qur'anil Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman itu, yakni yang sempurna imannya, ialah mereka yang apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka menjadikan iman mereka meningkat, dan hanya kepada Tuhannya mereka berserah. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Yang terbaik di antara kamu ialah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Sesiapa yang menghidupkan sunnahku berarti disayang kepadaku, dan sesiapa yang sayang kepadaku dia akan bersama-sama denganku di dalam syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Lagi sekali lah bagi salam.
tak ada semangat ya. Macam mana penceramah nak semangat macam ni? Semua lento. Kau nak dong nyanyi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barulah waktu. Allahumma salli alhamdulillah, masya-Allah. Yang pertama sekali saya nak ucapkan terima kasihlah kepada yang saya kasihi, sahabat saya Tuan Haji Zailan. Kau dah dapat datuk lah. Lagi ya. Bila saya panggil Tuan Haji Zailan, masya-Allah. Lama dah itu kita tangguh sekali kan. Masa tu tiba-tiba pula pergi umrah, masya-Allah. Tapi hari ni Allah izinkan, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Haji Zailan ini yang menghubung saya, masya-Allah, sehingga hari ini terzahirlah, masya-Allah, ya, dengan keizinan Allah dapat kita bertemu, masya-Allah. Kepada pengurusi masjid Surau Al-Mustaqim, masya-Allah, Surau Jumaat Al-Mustaqim, masya-Allah, berserta dengan yang dihormati segala seluruh yang berusaha di jawatan kuasanya, Abang Imam, subhanallah. Saya ingat Ustaz Mujahid tadi, insyaAllah Imam tadi lah kan, daripada topi tu macam Ustaz Mujahid, tapi handsome dia lagi. Ustaz Mujahid kurang sikit, dia putih melopak lah. Anak siapa tu? Dah kahwin ke? Saya booking lah. Allah silam. Tak ada gurau ya. Abang Bilal, masya-Allah, dan masya-Allah yang dihormati lagi dimuliakan para asatizah. Kok ada hadir ustaz-ustaz, para asatizah hari ni semua nak bagi tahu saya ni bukan ustaz. Ramai dah orang panggil ustaz dah ni, tapi dalam hati tu amin kan ni lah. Pasal itu memang hasrat mak dengan bapak saya ni nak jadikan ustaz kan. Di tengah jalan pula jadi penyanyi rock pula, masya-Allah. Tapi alhamdulillah hari ini asbab daripada doa mak saya yang tidak mengira hari, masya-Allah, tidak mengira waktu, dengan hati yang penuh tawajuh, hati yang penuh ikhlas mendoakan saya hampir 30 tahun. Berpatah baliklah saya hari ini, barulah nak start jadi ustaz, masya-Allah kan, insya-Allah. Tapi syukurlah Allah bagi juga hidayah. Seandainya lah, masya-Allah, saya ada melakukan kesilapan dari segi bacaan matan hadis tak betul ke, baca ayat Quran tak betul ke, atau apa-apa saja kesilapan saya buat, insya-Allah mintalah para asatizah yang hadir, ustaz yang hadir pada hari ini minta ditegur. Mudah-mudahan saya dapat belajar daripada teguran itu untuk memperbaikinya di masa akan datang, insya-Allah. Dan pada semua sekali hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali, insya-Allah, sebelum kita cerita pasal tajuk tu kan, kita sama-samalah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik taufik hidayah Allah dan juga dengan rahmat kasih sayang Allah, Allah letakkan kita hari ini di tempat paling disuka. Ini tempat yang paling Allah suka di mana? Di rumah-rumah Allah. Seperti kata Nabi, ahabbul biladi illallah masajiduha. Tempat yang paling Allah suka adalah di rumah-rumah Allah. Dan ulama bagi tahu di mana saja majlis yang diadakan untuk membesarkan Allah, majlis itu ingatkan kita sentiasa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam, itulah satu tempat yang paling Allah suka. Wa abghadul illallah aswaquha. Tempat yang paling Allah tak suka adalah di pasar-pasar. Pasar-pasar, ulama bagi tahu maksudnya, masya-Allah, di tempat-tempat yang selalu kita menghamburkan kita punya hawa nafsu. Ya, di KLCC, insya-Allah, shopping mall. Ni orang perempuan ni suka shopping tak? Ya, tapi syukur Allah letakkan waktu ni bukan di uptown, bukan di KLCC, tapi Allah letakkan waktu ini kita berada di tempat yang paling Allah suka. Kena syukur. Syukur ini adalah iman, insya-Allah.
Ya, itu sebab Nabi ni bangun pagi je, awal daripada penghidupan kita pada hari itu Nabi suruh apa? Nabi syukur, ucapkan syukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kan di dalam ayat itu, hadis itu kata apa? Alhamdulillahilladzi, bersyukur, segala puji bagi Allah, terima kasih Allah kerana Allah telah menghidupkan kita selepas dia matikan buat sementara. Nak bagi tahunya, inilah perkara yang perlu kita buat awal pagi lagi, mula nak hidup balik pada hari itu dengan mengucapkan syukur. Syukur ini bukan perkara main-main. Bukan perkara yang kita hanya boleh ucapkan dengan lidah, alhamdulillah, dah lepas tu lepas dah. Syukur ini ada ramuan dia, ada caranya untuk kita lafazkannya bersama dengan hati yang ikhlas dan diterjemahkan melalui perbuatan. 3 ramuan itu kena sekali jalan, subhanallah, barulah Allah percaya, Masya Allah, Allah yakin yang kita ni betul-betul bersyukur kepada Allah SWT, seperti Jibril alaihissalam bersyukur kepada Allah SWT di atas penciptaan yang begitu indah, cantik. Jibril dibuat daripada cahaya yang berkilau-kilauan, yang berwarna-warni, sehingga dia sendiri pun kagum, ya Allah, cantiknya diri aku ni, ya Allah. Lalu macam mana Jibril nak terjemahkan melalui perbuatan dia? Dia dah ucap dah dengan lidah dia, alhamdulillahi rabbil alamin, ya Allah, syukur daripada hati yang ikhlas, qalbi, dan diterjemahkan melalui perbuatan. Apa Jibril buat? Nak membuktikan, nak tunjuk kepada Allah, dia ni betul-betul bersyukur, bukan hanya ucapan di lidah saja. Lalu Jibril pun subhanallah menggunakan nikmat yang Allah bagi tu tadi, anggota seluruh badan dia ni, Masya Allah, begitu cantik, indah. Lalu dia gunakan nikmat itu bersujud kepada Allah. Ada satu riwayat mengatakan subhanallah, Jibril mendirikan dua rakaat solat sunat, di mana satu rakaat selama 20,000 tahun. Kalau 2 rakaat berapa? 40,000 tahun. Dan ada satu riwayat katakan, Masya Allah, daripada Tuan Guru saya cerita, Jibril ni menggunakan segala anggota yang begitu cantik, indah itu, subhanallah. Setiap anggota Jibril ada berapa anggota? Kepak dia ada berapa? Ada 300 pasang, 300 kanan, 300 kiri, betul tak? Satu kepak dia sujud kepada Allah 70,000 tahun tak bangun-bangun. Habis 70,000 tahun, kepak yang kedua pula 70,000 tahun lagi dia sujud. Syukurnya kepada Allah SWT. Kemudian kepak ketiga, keempat, kelima, sampai 600 kepak dan anggota-anggota yang lain. Agak berapa juta tahun dia nak membuktikan kepada Allah SWT dia bersyukur kepada Allah. Berjuta tahun, tuan-tuan. Ini caranya Jibril mengucapkan syukur kepada Allah SWT di atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepada dia. Kita hari ini macam mana, tuan-tuan? Pasal apa saya Masya Allah nak tegaskan perkara ini, kerana ini yang Nabi ajar kepada kita. Bangun pagi je tengok celik biji mata tau. Yang rumah pakai kipas, tengok kipas menyala, celik biji mata, kipas menyala lagi, betul tak? Ya kan? Rumah yang ada-ada sikit tu ikon, duduk dalam selimut, tengok belah kiri, yang isteri tengok belah kiri ada suami, kan? Yang suami pula tengok belah kanan, isteri ada, tengah-tengah tu ada pula anak kecil. Maknanya apa? Kita hidup lagi, kan? Jadi Nabi ajar alhamdulillah. Siapa dapat doa masnun yang penuh, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau tak hafal, alhamdulillah, syukuri Allah. Tapi syukur ucapan daripada mulut, datangnya daripada hati yang ikhlas, dan mesti diterjemahkan melalui perbuatan. Ini ramuan dia. Masa orang masak lomak cili api, ada orang Negeri Sembilan sini tak, Kak Long? Ada tak? Ada kan? Macam mana orang Negeri Sembilan masak?
Masak lemak cili api ada ramuannya. Kan? Lemak cili api ni nak tanya kalau botol lah Negeri Sembilan ni. Apa dia punya ramuan dia yang pertama sekali nak masak lemak cili api? Cili api tak, bukan dah. Nama lemak cili api. Kan? Masak kari pun orang tahu lemak cili api. Apa? Kunyit. Betul tak? Kalau tidak tak ada warna kuning dah. Kunyit. Kan? Kunyit hidup ke kunyit serabut? Kunyit hidup, betul. Baru aroma tu datang. Buat masak lemak cili api kan daripada jauh, kona baru dah kan. Lepas tu cili padi, jangan pakai cili padi Thailand tu. Cili padi yang kontot, kampung, kan? Aroma yang lain. Lepas tu santan jangan pakai santan kotak. Mak palasu tu kan. Pakai santan kotak tadi, tak ori kan. Kita porah sendiri ataupun blender daripada kelapa tu kan. Lepas tu apa lagi? Masalah tu lah bawang putih ke sorai ke, betul kan? Halio sikit ke kan. Bila kono ramuan itu orang makan baru orang cakap apa? Padu. Betul kan? Macam tu juga kita nak bersyukur dengan Allah SWT sehingga kan betul lah kita punya ni dengan rukun qaulinya ucapan alhamdulillah. Lepas tu rukun qalbi, insya-Allah. Niat dalam betul-betul dalam hati yang ikhlas, subhanallah. Dan diterjemahkan melalui rukun fi'li, rukun perbuatan kita, insya-Allah. Kalau betul lah ramuan itu kena padu, barulah Allah golongkan kita di dalam golongan yang dikatakan ayat dalam Al-Quran. Allah kata apa? La in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur dengan aku tambah nikmat kepada kamu. Tapi sebaliknya wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kau tak bersyukur dengan aku, kau kufur dengan aku, subhanallah, aku akan azab kamu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur ini ada kaitannya dengan iman. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan wasiat ini dengan bangun tidur mengucapkan syukur itu daripada 3 tempat ini, rukun qauli, rukun qalbi, rukun fi'li, untuk kita mengusahakan iman kita. Awal pagi lagi Nabi suruh usahakan iman kita. Ni balik kepada tajuk. Iman penting tak? Penting. Duit penting tak? Penting. Kan? Janganlah tiba-tiba dah hari-hari datang masjid, tiba-tiba pula duit tak penting. Dah duduk pula dalam masjid. Kan? Iman penting, duit penting. Duit kenapa penting? Yalah hari ni nak belanja semua pakai duit. Beli mineral water pakai duit, nak bayar sekolah anak pakai duit. Kan tu kakak-kakak tu. Sebulan sekali dia ajak shopping. Kan? Pakai duit. Bukan zaman kita, zaman dulu-dulu, subhanallah, kita ada boreh 5 kilo, boleh tak tukar dengan 5 kilo gula? Saya ada kentang 1 kilo, kan, boleh tak tukar dengan telur sepapan? Boleh ke? Tak ada sekarang ni, mana kan nak? Kan? Semua pakai duit. Masya Allah. Di situlah letaknya duit. Tapi ingat, duit ini hanya keperluan. Itulah ada kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak lebih daripada itu, subhanallah. Iman lagi lah penting. Kerana apa? Syarat pertama nak kita masuk syurga adalah iman. Tak jadi orang beriman tak dapat dah nak masuk syurga. Kan? Bau syurga pun tak dapat. Jadi soalannya, mana kita nak usahakan dulu? Kita kena usahakan iman. Kenapa kena usahakan iman kita? Masya Allah. Asbab daripada iman ni kita usahakan ini, subhanallah, barulah kita dapat mengaturkan kehidupan harian kita mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Iman ni penting. Iman ni penting, tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali, masya-Allah,
Rasulullah selalu memberi peringatan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Malahan sahabat ni nak yang 10 orang tu yang dah tertentukan syurga ketika dekat dunia ni lagi tak. Siapa sahabat tu? 10 orang hafal tak? Oh, kalau pemain Argentina kan hafal lah tak? Ya. Benar kan? Allah SWT Muhammad. 10, siapa 10 orang tu? Masya Allah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, siapa lagi? Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Jarrah bin Ubaidillah. Betul lah, kalau salah tolong betulkan insya-Allah. Kan? Siapa lagi? Said bin Zaid, ipar kepada Sayyidina Umar ibn Khattab, insya-Allah. Siapa lagi? Allahumma shalli ala Muhammad. Lagi 3 orang, lagi 4, lagi 2 orang lagi. Subhanallah. Amir Waqqas, Talha, Sayyidina Talha, dan apa tu, Alqam ibn Abi Warqam, masya-Allah. 10 orang dah ditentukan juga, makna dia ahli syurga dah tuan-tuan. Itu pun kena bagi peringatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setengah ulama mengatakan bukan hanya peringatan, malahan Rasulullah bagi amaran, tapi amaran Rasulullah ni dengan cara yang lembut. Jaddidu imanakum. Ini hadis. Jaddidu imanakum, perbarui iman kamu, walaupun kamu dah ditentukan syurga ketika di dunia ini, tapi iman ini sifatnya berbolak-balik, bila-bila masa saja dia boleh terbalik. Sahabat ni tuan-tuan, belakang nama apa? Radhiyallahu an, betul tak? Allah dah relakan diorang ni, maksudnya diorang ni ahli syurga tuan-tuan. Itu pun kena bagi peringatan. Jaddidu imanakum, perbaharui iman kamu. Makna pentingnya iman ini. Rasulullah bagi peringatan kepada ahli syurga setiap kali, perbaharui iman kamu. Jaddidu imanakum, perbaharui iman kamu. Lalu sahabat pun bertanya, kaifan jaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami nak perbarui iman kami? Akthiru biqauli la ilaha illallah. Perbanyakkanlah ucap la ilaha illallah, berserta dengan ilmunya sekali. Bukan hanya sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya betul, harus dizikirkan supaya dia betul-betul masuk di dalam hati. Tiada yang berhak disembah, hanya Allah. Allah yang berkuasa, makhluk tak ada kuasa. Ni nak masukkan dalam hati ni tuan-tuan. Yang kedua, kalimah la ilaha illallah ini harus disebarkan. Dalam erti kata lain, harus didakwakan. Tak boleh kita pakai sendiri. Kita kena duduk di dalam suasana dakwah untuk menyebarkan. Allah berkuasa. Hari ni kita bagi mak kita pergi kerja ni, siapa yang bagi kita kerja? Allah. Siapa yang bagi kita gaji? Majikan dah Allah. Siapa yang bagi kita minum? Masya-Allah. Air dah Allah. Ini peringatan yang kena bagi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saat kita nak menghadapi sakaratul maut ni tuan-tuan, bergantung kepada latihan kita ketika kita hidup ini. Nak ucap la ilaha illallah ketika sakaratul maut senang ke? Jangan main tuan-tuan. Saya ada pengalaman tuan-tuan. Saya bukan pengalaman menghadapi sakaratul maut. Tak, kawan saya ada. Saya 2 bulan lepas saya pergi ke Kuching, kembara dakwah saya di Kuching. Sahabat saya ni cerita, musim Covid tu habis satu keluarga dia semua meninggal tuan. Mak, bapa, anak, isteri mati, tinggal dia seorang ni. Zaman Covid itu ujian bagi diri dia. Subhanallah. Tapi dia kongsi pengalaman daripada saya ketika bila tuan-tuan, ketika dia menghadapi sakaratul maut. Tapi dia hidup lagi. Allah hidupkan dia ni untuk dibagi manfaat kepada orang, bagi pengalaman, kongsi cerita tu. Apa dia cerita tuan-tuan? Benda ni kita dah maklum, siapa yang belajar dia dah maklum. Ketika sakaratul maut tuan-tuan, ada 2 persimpangan. Agak-agak ketika kita sekarang ni tuan-tuan, iman yang senipis kulit bawang ni, agak-agak setan iblis yang datang ni pangkat apa?
Kan? Bergantung kepada kita iman yang ada. Kadang datang sajen. Kalau kita usahakan iman lagi selalu datang masjid, ingat sajen ke dia hantar sajen meja. Kan? Gitu pula kuat mengaji, kan? Dihantar pula lieutenant muda. Bergantung kepada usaha atas iman kita. Masya-Allah, kan? Lagi kuat iman kita, lagi besarlah pangkat setan iblis yang dihantar. Ketika sakaratul maut, kan setan iblis ni dah berjanji. Dia dah tahu dah dia akan masuk neraka. Dan janji dia apa kepada Allah? Depan Allah dia janji, aku akan sesatkan Adam, anak-anak Adam ini sehingga mereka mengikut aku dalam neraka. Ini janji dia. Jadi yang datang tu apa, tuan-tuan? Brigadier General tu datang. Apa kawan saya cakap tentang ketika dia tengah nazak tu, tuan-tuan, masya-Allah. Syaitan iblis ni, tuan-tuan, dia akan menjelma jadi orang yang kita sayang. Kawan saya ni apa? Siapa yang datang? Anak isteri dia, tuan-tuan, datang kepada dia. Datang dia apa? Ayah, daddy, dia cakap, kami semua dah masuk Kristian. Daddy bila nak masuk Kristian? Jomlah ikut. Allah SWT. Jadi bila nak masuk Kristian, jomlah ikut kami, daddy. Tuan-tuan, kalau bekalan kita tak ada, tuan-tuan, tak adalah dalam hati kita ni kalimah la ilaha illallah yang kita selalu latihkan untuk kita menghadapi sakaratul maut, sangat kritikal yang menentukan kita dimati dalam iman ataupun tidak. Itulah saada. Jadi hari ni kita hidup pergi masjid, kita berzikir, kita bersedekah, kita taat perintah Allah SWT. Untuk apa, tuan-tuan? Untuk kita latih supaya apa? Supaya sentiasa kita ingat kepada Allah SWT. Ketika itulah macam orang main bola, orang main badminton ke, dia terus ke masuk tournament? Tak, dia mesti ada latihan. Kalau mesti Al-Mustaqim, surah Al-Mustaqim, besok nak lawan apa, tim Selangor ataupun PKNS, boleh ke Haji Zailan ni jemput, okey, kau ni tinggi main goalkeeper, kau ni keras sikit ni badan ni, kan, muda sikit, kau main defend, awak lagi laju, awak main wing, awak main midfield, otak gelega sikit, ya, boleh ke macam tu? Besok tu nak lawan PKNS yang diorang dah berlatih bertahun dah. Boleh lah, tapi lidah tu panjang sampai ke lutut. Yang mati, yang tercabut lutut kan. Tapi kalau ada latihan kita setahun 2 tahun, apa berlaku? Dalam padang kita boleh lawan siapa saja yang datang. Subhanallah. Begitu juga dalam hidup kita perlukan latihan. Buatlah apa saja, asalkan perkara yang kita buat kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minum, kan, jangan kita rasakan minum ini untuk melepaskan haus kita. Tak, minum ini asbabnya perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Aku minum ini kerana Engkau, ya Allah. Aku makan ini kerana Engkau, ya Allah. Itu yang Nabi ajarkan kepada kita. Selalu kaitkan dengan Allah. Apa saja kita buat. Ini perkara, tuan-tuan. Kawan saya ni, Allahumma salli ala Muhammad, dia ni alhamdulillah pergi masjid, ikut jemaah tabligh. Subhanallah. Jemaah tabligh ni bukan apa, tuan-tuan. Jemaah tabligh ni saja ajak 3 hari 10 hari supaya kita ada suasana agama. Keluar 3 hari ni, maknanya 3 hari tu kita duduk dalam masjid. Dalam masjid ni apa? Suasana agama. Suasana agama ni apa? Suasana yang sentiasa mengingatkan kita kepada Allah SWT. Kerana tertib yang kita buat hari ini, pagi subuh ada bayan, ada tazkirah, lepas tu ada mesyuarat. Mesyuarat ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu ada majlis ta'lim wa ta'lum. Semua aktiviti itu sampai kita tidur balik semata-mata adalah aktiviti untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya sunnah ini supaya kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab kita kena usahakan iman kita dengan mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan perintah Allah ini mesti kita nak ikut cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usalli.
Kamu solatlah, sembahyanglah mengikut seperti yang aku solat. Hari ini kita dah cek kita punya solat ke belum? Ataupun kita solat ni mengikut adat aja? Ya. Solat mengikut cara selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tak terima, tuan-tuan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang mentakdirkan mati dan hidup untuk menguji kamu dan menzahirkan siapakah di antara kamu amalnya yang terbaik. Apa amal yang terbaik? Amal yang mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu amal yang terbaik. Salat ikut cara Nabi, bukan ikut cara adat. Aku daripada kecil dululah dah solat, kau nak tegur aku pula. Nah, daripada kecil bapa aku tabligh. Mama dah ditrain dah, masuk madrasah lagi. Aku dari kecil. Tetapi masya-Allah, asbab daripada terlampau yakin yang kita ni bapa kita imam, macam saya bapa saya imam, terlalu confident. Yang apa yang aku buat selama hari ni betul belaka. Solat aku betul, puasa aku betul. Sedangkan tidak ada, apabila kita membesar ni, tak ada langsung dalam hati kita inisiatif untuk memperbaiki kita punya ibadat kita. Pasal apa ni pengalaman saya, tuan-tuan, masya-Allah. Hari ni saya mengajar Quran, saya buat bengkel Fatihah. Saya tarik anak-anak muda ni, kawan-kawan saya, baca Fatihah depan saya. Ramai kecundang, tuan-tuan. Padahal terlampau yakin Fatihah dah hafal daripada kecil. Lepas tu yakin aku dah hafal daripada kecil, mesti okey dia lah. Baca depan saya, tuan-tuan, banyak sangkut. Sebutan huruf, subhanallah. Baca Al-Quran ini dua kesilapan. Kesilapan kecil, kesilapan besar. Kesilapan besar batal. Berlaku kesilapan besar, batal Fatihah, batal solat. Kesilapan kecil Allah ampunkan lagi. Kerana apa? Kesilapan besar berlaku, dia akan menukar makna Fatihah. Apa dia kesilapan besar yang selalu berlaku? Makhraj huruf tak betul. Betul Maman? Sebutan huruf itu tidak betul. Kerana huruf hijaiyah ni tidak seperti A, B, C, D, E, F, G. Suka hati boleh buat lagu macam tu. Tapi suruh huruf hijaiyah ini ada tempat tertentu, keluarnya bunyi huruf itu. Ha pedas. Daripada tengah kerongkong ini, insya-Allah. Qaf, qa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'am. Kita nak sebut Allahu Akbar, nak takbiratul ihram, salah sebut alif tu je habis dah gitu. Ada orang terpengaruh dengan Allah itu jadi Allahu Akbar. Macam mana makhraj alif? Alif di atas Allahu Akbar. Ya Allah, ikut sedap gitu. Ini nak kena berhati. Huruf Qaf, huruf Ain, huruf Ha. Ha pedas. Mereka berhati. Allahumma salli ala Muhammad. Itu sebab ada, masya-Allah, inilah usaha kita sebenarnya. Usahakan iman kita ni dengan melakukan perkara-perkara yang Allah suka, Nabi suka. Itu matlamat dia. Kita nak sukakan Allah, kita nak sukakan Rasul, masya-Allah. Kan kita besok mati, tuan-tuan, masya-Allah, apa yang kita usahakan selama hari ni atau benda kita tak bawa balik, tak ada masalah. Kita ada kereta BMW, bila kita mati besok kita tak bawa balik BMW kita, tak ada masalah. Hari-hari masya-Allah suruh suami kerja overtime, tak kan? Bang kerjalah overtime, orang gelang dah lama dah ni, nak beli tu kan lah baru. Kan? Mati tak bawa gelang tu tak apa, tak ada masalah. Tapi yang ada masalahnya bila kita mati tak bawa balik iman. Ini masalah. Siapa yang tahu? Makhluk mana yang tahu pentingnya iman ini? Iblis, syaitan. Sebab mereka masuk rumah kita, dia tak curi gelang kita. Syaitan iblis ni masuk rumah kita, dia tak curi jam Rolex kita, tak curi kereta BMW kita, dia tak rosakkan rumah kita. Tapi yang dicuri adalah iman kita. Maknanya iman ini penting. Allahumma salli ala Muhammad, tentang iman ini penting.
Dan selalulah kita kena ukur-ukur iman kita. Bukan hanya duit je kita ukur. Kan? Hari ni saya lah dulu, saya ni mata duitan tuan-tuan dulu. Masa saya menyanyi, kenapa saya nak jadi penyanyi? Pasal saya nak duit banyak. Tu mata duitan lah tu. Dulu orang bayar saya tuan-tuan, subhanallah, nak nyanyi tika dan saat ini tu berapa orang bayar? 10 hingga 15 ribu tuan-tuan. Dia tak ada duit, no money, no talk, get out. Macam tu mata duitan, subhanallah. Carilah duit banyak. Lepas menyanyi saya menyelam. Pasal apa? Saya dah buat research dah. Orang yang akademinya tidak ada, Masya Allah, apakah kerjaya yang sesuai untuk dia tapi dia boleh hidup mewah? Menyelam. Bukan scuba diving tu, scuba diving ya, saya pun scuba diving juga. Tapi yang kerja yang terlibat langsung dengan oil and gas, pergi offshore, jadi panggil commercial diving, beratus ribu habis duit. Tapi kita tahu modalnya beratus ribu tapi datangnya juta. Sebab kita melabuk, pergi Australia belajar, akhirnya dapatlah gaji 6 angka, 120 ribu tuan gaji. Minimum gaji saya 50 ribu. Pasal itu yang kita cari. Pasal duit ini adalah lambang kejayaan kita tuan-tuan. Kalau tak ada duit, masalah laku. Lebih-lebih lagi pula dah janji dengan orang rumah. Ya nanti besok insya-Allah kita pergi shopping. Kita confident besok dapat gaji. Kan, dengan bonus, dengan claim semua dapat. Adalah 20 ribu, subhanallah. Kita pun bila cakap dengan rumah pula jadi rimau. Kan? Azan dulu. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita sambung rimau. Ingat tu rimau. Nanti saya lupa. Allah sallallahu la ilaha illallah rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad salatul qaim alhamdulillah salatul fadilah syarafa wal darajatul aliyah wa atul maqam mahmud alladhi wa'ada innaka la tukhlifu. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'd. Apa tadi? Rimau. Dah janji dengan rumah, nak bawa pergi shopping besok. Sekali besok tengok cek, kita cek duit apa, bank to you ke CIMB Click kan, buka-buka tengok gaji tak masuk lagi, tepuk dahi lah, Allah gaji tak masuk. Aku dah janji dengan rumah aku ni, matilah rumah aku mengamuk. Betul tak? Takut. Gaji tak masuk je tepuk dahi kita tuan-tuan. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Ini semua kaitannya dengan iman. Allahumma salli ala Muhammad. Iman ini masya-Allah sifatnya berbolak-balik. Itu sebab Nabi ni suruh kita usahakan iman kita hari-hari. Kerana iman ini kadang dia keluar, kadang dia masuk, kadang di atas, kadang di bawah, kadang berada dalam keadaan lemah. Kita boleh berhati. Tiba-tiba kita ni nak pergi masjid dia kan, iman sedang meningkat lah tu. Tapi bila asar je Allah, bang tak pergi masjid ke? Allah tadi dah makan terlebih lah, dah konyang lah kan, relax sekejap lah kan. Itu iman sudah rendah lah tu, jatuh. Pasal apa? Nabi cakap tu tak ikut sunnah Nabi. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita sampai hangih, sampai mondak sampai mondak apa tu. Lepas itu dah malas tu tahu kan. Ini semua kesannya daripada iman, masya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad kan. Macam tadi sebab hari ini subhanallah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ucapkanlah kalimah la ilaha illallah ini dengan sebenar-benarnya. Kena faham maksudnya. La kalimah nafiyah. Nafi kenapa? Nafi kan tak ada makhluk, tak ada siapa pun yang berhak disembah melainkan Allah. Kerana apa kita sembah? Kena sembah pada Allah Subhanahu wa taala, kerana Dia lah Maha segala-galanya, Maha berkuasa, Maha segala-galanya. Illa ni kalimah isbat. Kita bersandarkan kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak adanya kuasanya kita ni. Itu sebab kita kena bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini benda yang nak kena belajar. Sekarang ni sangat kurang masjid surau ni, masya-Allah.
anjurkan kuliah-kuliah yang merupakan kuliah tauhid lah. Kat sini saya tak tahu lagi jadualnya kan, tapi kebanyakan subhanallah. Ada belajar sifat 20 tak? Kena tu kitab Misbahul Munir, cari ustaz-ustaz yang boleh mengajar sifat 20. Masukkan betul-betul dalam kepala, dalam hati kita ni kan. Baru kita kenal Allah. Pasal apa dalam fardu ain ini? Fardu ain ni apa? Wajib setiap mukallaf belajar. Apa ilmu dalam apa ni fardu ain yang wajib kita sebagai mukallaf ini belajar? Masya-Allah, ilmu fiqh, tauhid, tasawuf. Kerana tentang fiqh ni kita nak menentukan kita punya solat ni. Kita punya ibadat kita kan, perintah Allah, puasa macam mana nak buat puasa ikut cara Nabi. Itu fiqh. Nak solat hari ni rukun 13, syarat sah yang membatalkan solat. Kalau tidak berlaku perkara itu, kita tak tahu, kita main langgar aja kan, tak apa. Kita belum melakukan solat, dapat dosa. Bila kita bertaubat kepada Allah, mungkinlah dosa itu terhapus. Tapi yang bab akidah ni, tersilap kita di dalam bab akidah, kafir, terkeluar kita dari Islam. Itu ilmu tauhid tu. Sebab Masya Allah, ilmu tauhid ni kena belajar, wajib belajar. Sifat 20 ni kena belajar supaya kita tahu bila kita angkat takbir tu Allahu Akbar, kita dah sedia dah tak ada benda lain dah. Perkara yang halal pun di sisi Allah SWT pun menjadi haram ketika kita sesudah kita mengangkat takbiratul ihram. Benda yang halal jadi haram bila kita solat, tengah solat. Betul tak? Makan minum boleh ke dalam solat? Tak boleh. Inilah kena belajar. Dan siapa kita tahu, siapa menghadap. Inilah kita nak ukur iman kita ni, tuan-tuan. Kita mulanya kita fiqh, kita belajar adab, tertib, masya-Allah. Cara nak menunaikan segala perintah Allah. Kan? Dan kepada siapa kita nak sembah? Itu tauhid, ilmu tauhid. Nak mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Salah aja sedikit, masya-Allah. Itu melibatkan akidah. Nak kena sungguh-sungguh dan tasawuf ini nak bersihkan hati kita. Supaya ni masya-Allah, walaupun mulut kita tak bergerak menyebut Allah, tapi hati kita ni berdenyut. Macam mana dapat tu? Kena belajar tasawuf. Dia lebih mendalam lagi untuk kita kenal Allah Subhanahu wa taala dan siapa diri kita. Kan barulah datang masya-Allah ucapan alhamdulillah itu ikhlas daripada dalam hati. Dia jadi automatik je masya-Allah. Setelah insya-Allah tahu cara dia masya-Allah. Kan? Dan datangnya betul daripada dalam hati. Ini hati kita kita tak kenal. Apa benda hati? Hati jantung dia. Tempat pam darah dia. Itu setakat tu kita tahu. Allahumma salli ala Muhammad kan. Jadi ini perkara tuan-tuan tentang tauhid tasawuf ini yang tidak ada kepada orang yang bukan Islam. Agama Kristian ke Hindu ke agama apa pun selain daripada Islam, dia tak ada perkara ni. Tauhid dengan tasawuf ini dia tak ada. Itu sebab hati dia orang ni mati. Kita ni masih ada ampun lagi tuan-tuan, masya-Allah. Kita sampai malapetaka je, bala bencana je. Kan? Ketika itu kita memerlukan iman ini yang kita usahakan sebelum daripada itu, insya-Allah. Setiap ujian mesti ada. Kita nak duduk peperiksaan SPM. Apa kita buat dengan anak kita? Along, dah belajar belum? Ni SPM ni tak lama lagi ni. Kan gitu mak menongking ni kan. Nah, anak itu bersedia untuk menghadapi ujian. Tak? Yang kita selama hari ini kita katalah contoh COVID-19 tadi, PKP 2 tahun. Ujian lah tu. Ujian. Patut kita dah bersiap sedia iman kita ni sebelum daripada itu. Betul tak? Kita tahan perintah Allah. Kita belajarlah ilmu fiqh, ilmu tauhid, duduk dalam majlis ilmu, masya-Allah. Kan? Allah bagi iman, tingkatkan iman, selalu baca Al-Quran, tingkat iman lagi, selalu bersedekah, tingkat iman lagi, iman jadi sempurna, subhanallah. Apabila berlaku je ujian, dia redha.
Dia tak ada mengelabah. Tapi kalau orang tak mengusahakan iman dia, tuan-tuan, bila berlakunya ujian, ada yang bunuh diri, betul tak? Ada yang bunuh diri, cerai-berai pun ada. PKP tu kata tak? Ramai, tuan-tuan. Tinggal lagi JAKIM tak keluarkan kenyataan. Berapa ramai orang murtad. Kerana kesal, tak boleh terima. Kan, tentang kejatuhan company dulu besar, kaya-kaya, tiba-tiba PKP ni tak ada berniaga, tutup company, bankruptcy. Yang bunuh diri, hutang banyak, tak sanggup nak menghadapi hutang. Islam, tuan-tuan, bila tak mengusahakan iman ini, iman kita jadi lemah. Macam jalan kampung kan, tuan-tuan. Jalan kampung kita biasa kan, duduk beli kampung. Ada kampung kan, kau duduk flat ni lah, tak ada. Ada kampung lah kan, masya-Allah. Kat kampung kan, kadang-kadang ada orang jalan shortcut, betul tak? Jalan kat shortcut nak pergi maklum tu, ikutlah belakang nah. Kan, jalan kampung kan. Hari-hari kalau lalu jalan tu, nampak tak jalan tu? Kan ada sebelah pondok tu, pondok kosong tu kan, sebelah tu kan nampak jalan tu. Tu jalan Bima Maklum, jalan shortcut tu. Kan. Tapi bila jalan tah ada orang dah tak ikut jalan tu dah. Jalan tu apa berlaku? Tertutup pun sama, tomak tumbuh. Lama-lama tak ada. Macam tu lah iman. Kita tak usahakan iman kita, silap lama-lama tak ada iman. Apa yang berlaku bila tak ada iman? Iman lemah ni, tuan-tuan. Orang Islam ada iman. Iman ini Allah bagi Islam secara package. Islam, Allah bagi iman terus. Orang yang bukan Islam masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu bersuruh. Aku naik saksi Nabi Muhammad itu bersuruh Allah. Islam dia, Allah bagi iman lagi. Kerana dua kalimah itu adalah kalimah iman. Allah bagi iman. Tapi Nabi pesan, iman yang ada kepada kamu sejak azali sifatnya berbolak-balik. Sebab kena usahakan. Bila kita tak usahakan iman kita dalam keadaan lemah. Iman kita ni silap tak ada iman. Apa berlaku? Islam dia tahu rasuah tu dosa tapi dia buat juga. Ini banyak berlaku depan mata kita. Dia Islam, dia tahu zina tu dosa tapi dia buat zina. Dia mabuk. Kan, dia aniaya orang, dia fitnah orang, mengumpat orang. Ini ketika keadaan dalam masalah iman. Duduk iman kita ni ada masalah. Ni terpercaya tengok ni keluar masjid ni, tengok ni nak ukur iman kita ni kan. Keluar masjid dia, mula dah tu. Tengok pula dalam FB pula sekarang ni sibuk pula ni dengan politik ni apa semua kan. Hampir lah itulah macam-macam lah dia kata. Itu nak test iman tu, tengok mata. Ni nikmat ni Allah bagi ni mata ni kan. Mata kita guna untuk apa? Ibu-ibu, ayah-ayah saya nak bagi ni doa ni. Buka surah Al-Ahqaf. Surah yang ke-46, surah Al-Ahqaf ayat 15. Tengah-tengah tu qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, ini doa. Ya Allah, ya Tuhanku, sentiasalah ilhamkan aku untuk bersyukur di atas nikmat yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada kedua ibu bapaku. Dan masukkanlah, Masya Allah, amalan yang baik-baik ini kepada dalam zuriat keturunanku. Sungguhnya aku orang Islam yang taat patuh kepadamu, ya Allah. Lebih kurang macam tu mafhumnya. Amalkan doa ini. Ini doa para ulama, mak bapak ada dulu. Inilah doa yang diamalkan. Ibu, ulama dahulu, insya-Allah. Anak sebelum jadi ulama, inilah seorang ibu mengamalkan doa dia. Dan ini juga doa yang mak saya amalkan sehingga jadilah orang hari ini. Surah Al-Ahqaf, Hafiz. Surah Al-Ahqaf ayat 15 kan. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, ni doa, sentiasalah ilhamkan aku ya Allah untuk mensyukuri segala nikmat yang telah Engkau kurniakan kepadaku dan kepada orang tua. Itu sebab syukur ni bukan perkara main-main, tuan-tuan.
Syukur ini ada kaitannya dengan iman. Nak usahakan iman, pertama sekali yang harus kita buat ni syukur. Sebenar-benarnya syukur. Sampai kita minta pada Allah sentiasa ilhamkan kita untuk mensyukuri segala nikmat tu, ya Allah. Kita banyak, jangan kita syukur dekat lidah aja kan. Tu sama je dengan kawan saya Cina, seorang Cina. Dia sales, bukan sales manager, technical manager dekat Hyundai, insya-Allah. Bila saya pergi je ke sana, servis kereta, nak tunggulah, kita tengah servis ni, nak tunggu tu waiting room tu kan. Saya masuk aja, Assalamualaikum ji, dia bagi salam. Alaikum. Ni tuan guru ajar kan. Kalau orang kafe ni bagi salam je, jawabnya alaikum. Lepas tu dia sambung lah, khaifah haluka, dia pandai pula cakap Arab. Saya pun cakap lah, ana bil khair, alhamdulillah, dia sebut. Alhamdulillah, dia pakai tak? Tak pakai, Allah tak terima. Kerana tak ada ikhlas. Kan? Dia tidak mentauhidkan Allah, tak ada iman, tak ada kalimah la ilaha illallah. Allah tak terima ucap. Janganlah kita jadi macam tu. Ucap ya alhamdulillah, tapi perbuatan kita masih maksiat. Dan Allahumma shalli ala Muhammad. Ingat, saya selalu ingatkan diri kita, kita hidup kat dunia ni, matlamatnya adalah nak sukakan Allah dengan Rasul. Bila Allah suka kita, Rasul suka, Nabi suka kita ni, Masya Allah, dia bagi rahmat dia dekat kita, tuan-tuan. Dengan rahmat itulah yang dapat memulihkan, meningkatkan iman kita. Apabila iman ini menjadi sempurna, barulah kita dapat mentaati segala perintah Allah. Dan langsunglah kita boleh melakukan latihan-latihan kita. Kan? Untuk apa? Untuk menghadapi ujian. Latihan untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi ujian yang besar, yang satu orang manusia pun, satu orang makhluk pun tak boleh nak elak. Ujian Covid boleh elak, tuan-tuan. Ada budak Syalam tu, jutawan. Dia suka Covid ni, PKP dia suka. 2 tahun dia jadi jutawan, berniaga online. Apa saja barang nak, order je kat dia, dia ada delivery boy dia hantar. Nak telur ke, nak garam ke, nak gula, dia boleh hantar. Masya Allah, jutawan dia. Jadi dia tak terkesan dengan COVID-19. Tapi dia tidak boleh elakkan, Masya Allah, ujian yang besar tu. Apa dia? Sakaratul maut tu. Itulah ujian dia. Jadi kita nak mempersiapkan diri kita untuk menghadapi sakaratul maut yang akan menentukan kita sama ada kita syurga atau neraka, beriman ataupun tidak. Dan Allahumma shalli ala Muhammad. Tu sebab iman ini sangat, Masya Allah. Apa yang kita buat hari ini, selama hari ini, keniatkanlah kerana Allah Ta'ala. Ya Allah, aku keluar nak cari rezeki ni, ya Allah, untuk mentaati perintah Engkau, ya Allah. Lillahi Ta'ala, kerana Engkau, ya Allah. Bukan semata kita nak cari nafkah anak dengan isteri, kononnya kita ni bertanggungjawab, kan? Dah, niat itu salah. Tapi niatnya adalah lillahi Ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Wa'imah kita minum, makan, kita masuk bilik air pun kerana Allah Ta'ala. Dan di antara perkara ni semua ikut cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dibuktikan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Berjaya sahabat ikut cara Nabi hidup. Daripada bangun tidur sampai tidur balik, ikut cara Nabi betul. Minum air pun, hari ni kita minum air macam mana? Tuan-tuan, ini nak kena didik anak ni daripada kecil-kecil. Anak minum air macam mana, tuan-tuan, kita ajar. 2 benda je yang kita boleh minum dan makan berdiri. 2 benda. Lain daripada tu kena duduk. Ada hadis sahih lah tu. Bagaimana nak minum, diri ke duduk? Nabi cakap duduk minum ni. Melainkan air zam-zam dia disunnahkan minum diri. Dan makan buah. Itu 2 je. Lain daripada tu kena duduk. Kita ajar tak anak kita ni, balik sekolah dia buka icebox, minum, dia gogok je air, betul tak? Ya, ibu jangan main. Sebab hari ni macam-macam jenis penyakit datangnya daripada mana? Daripada perut. Kebanyakan penyakit, betul tak, tuan-tuan? Kalau salah tolong cakap, tolong tegur tu. Kebanyakan penyakit hari ini datangnya daripada perut. Kerana apa? Kerana tak amalkan sunnah Nabi. Kerana tak ikut cara Nabi.
Balik daripada futsal je keluar padang, ambil buka icebox, ambil air, togok kan. Ataupun beli air, minum air tepi jalan, tak kira lah makan goreng pisang ke, perut dah apa. Ikut dan je sambil jalan nak pergi kat kereta tu ngap betul. Tuan-tuan, ni kajian daripada saintis Jerman. Akhirnya saintis ni masuk Islam kerana apa? Kehebatan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang 1400 tahun Nabi tinggalkan kepada kita tapi kita tak amalkan. Kan? Dia nak tengok ni, Masya Allah, Michael Hart ni pilihkan orang yang most popular makhluk daripada dulu sampai sekarang ni. Satu orang adalah siapa? Nabi Muhammad. Padahal dia bukan Islam pun. Jadi saintis ni takjub, apa hebatnya Nabi Muhammad ni sehingga kan orang ni Masya Allah dambakan dia, popular dia sangat. Dan banyak orang ni, umat dia ni mengamalkan sunnah dia. Apa hebat dia? Dia kaji satu persatu, tuan-tuan. Mengikut kajian dia, subhanallah. Biologi yang ada pada kita ni, tuan-tuan, subhanallah. Ketika kita bernafas, dia ada injap yang akan buka injap belah kanan ni. Dia ada simpang tu kan, pembuluh pernafasan kita, lepas tu dia ada simpang dulu. Bila kita menafas, injap belah kanan ni buka, masuk dalam paru-paru. Berlakulah pernafasan, penghantaran oksigen dan sebagainya kan. Bila kita makan dan minum, dia akan injap belah kiri ni, dia akan buka, masuk ke dalam perut. Tapi sebelum sampai ke perut, dia ada satu ruang untuk menapis makanan dan minuman yang kita minum. Dah bersih, baru dimasukkan ke dalam perut, baru dicernakan sebaik mungkin untuk dapatkan pemakanan, lalu menjadi darah dan dihantar kepada semua. Sebelum perut ada satu ruang nak menapis segala kuman bakteria macam-macam, nak dibersihkan makanan tu dulu, betul tak? Nak buka ruang tu punya injap, tuan-tuan, kena duduk. Ini yang sains itu kaji. Hebatnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita tidak akui, kita tak yakin. Lalu kita pun anak sambil lari minum air, subhanallah kan. Jadi tak ada adab. Dari sudut adabnya tak ada adab lah. Sedangkan Nabi ajarkan kepada kita dan diamalkan kepada para sahabat-sahabat ini, Masya Allah, berjaya, tuan-tuan. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalkan sunnah, suruh umat dia amalkan, masuk bilik air langkah kaki kiri? Kenapa? Keluar bilik air kaki kanan. Dan saintis ini masuk Islam, tuan-tuan. Kita Islam ni katalah umat yang terbaik, kata kita tak yakin kerana kita tak amalkan. Kenapa masuk kaki kiri? Baca bismillahirrahmanirrahim, masuk kaki kiri. Kalau dapat doa masnun dia, masya-Allah kan. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Langkah kaki kiri. Pakai tudung kepala, pakai alas kaki, pakai alas selipar. Kalau ada, itu sunat, dapat pahala sunat. Pakai tudung kepala. Sahabat pun buat macam tu. Kenapa masuk kaki kanan? Ajar tak anak ni? Along masuk bilik air, ingat kaki kanan, baca bismillah. Ajarlah. Adik nak terbela. Adik bukakan seluar tu, masuk rendak tu. Entahlah, dan jangan main tu. Kita umat Nabi Muhammad, asbab dia kita umat Nabi Muhammad ini, sunnah Nabi ni hebat yang menjadikan kita ni umat yang terbaik. Asbab dia sunnah dia. Subhanallah kan. Nabi cakap langkah kaki kiri kan, baca bismillah. Lepas tu duduk dekat tanda buang hajat, jangan lama-lama. Nabi cakap ini tak ada bawa handphone, layan FB pula, layan TikTok. Sedangkan Nabi cakap jangan berlama-lama kerana itu rumah syaitan. Ingat, syaitan dia boleh menipu kita di dalam kebaikan berpuluh ribu cara. Bijaknya syaitan iblis ni, subhanallah. Sebab Nabi cakap jangan berlama-lama. Dan siapa-siapa pula, ni zaman-zaman saya muda dulu lah, 80-an 90-an. Aku nak mesyuarat kejap lagi, aku nak masuk bilik termenung kejap, betul tak? Untung-untung dapat idea. Betul tak? Betul je. Ini jangan main-main. Betul kan? Aku masuk bilik termenung kejap. Untung-untung dapat idea, betul? Memang syaitan bagi idea. Tapi tuan-tuan, Nabi nasihatkan apa? Setiap idea yang dapat di dalam tandas, jangan digunakan, takut-takut ada mudaratnya. Kalau nak guna juga, solatlah hajat 2 rakaat. Istighfar banyak-banyak. Subhanallah. Tapi Nabi nasihatkan jangan pakai.
Betul je kan? Ini amalan orang dulu. Kita tahulah kita orang dulu kok. Nak mesyuarat ni kejap lagi meeting ni kan. Kita kena buat presentation. Idea tak ada lagi. Oh, masuk bilik air jalan, bilik temenung. Korang dapat idea nanti. Memang setan tu bagi idea. Setan ni bijak tuan-tuan. Setan iblis ni, dia paling berilmu. Nak compare kan, nak bandingkan ilmu dia dengan kita. Jauh kita. Subhanallah. Dia boleh tipu kita. Hidup-hidup dia tipu orang kita. Subhanallah. Lepas tu keluar bilik air, langkah kaki kanan. Ucapkan apa? Alhamdulillah. Kalau doa maslun yang penuhnya tahu, ghufranaka. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil 'adha wa afani. Insyaallah. Kalau tak ada alhamdulillah je. Ini ajar anak-anak hidupkan sunnah. Hebat sunnah nikah. Kenapa kaki kiri? Kerana kiri dengan kanan ini mempunyai watak yang berbeza. Contoh, apa wataknya berbeza? Kalau Nabi suruh langkah kaki kiri, ada khairnya. Apa khairnya? Kalau kita langkah kaki kiri, kita nak tergelincir tak? Kaki kiri ni sifatnya, wataknya menarik balik. Kaki kanan ini dia akan terus tergelincir tu. Itu digunakan ketika keluar bila air kan. Ini watak tu. Sebab Nabi ni bila menunggang kuda tuan-tuan, dia tak pegang tali macam ni, dia pegang tali macam ni. Kerana dia ada watak dia ni. Pegang begini dan pegang begini, dia ada beza watak dia tu. Macam saya kerja offshore, penggunaan menarik tali pun kita tarik tali macam ni. Kita tak tarik macam ni. Cuba Haji kalau tarik tali kan, betul tak macam tu? Kan? Bila ada apa berlaku sangkut, nak kalau atas kapal ni, propeller tu laju. Bila sangkut tali tu Ji, kadang harus tolak tali tu, sangkut, dia split second dia boleh putus jari dia. Kerana bila kita pegang tali macam ni, tarik tali macam ni, okey, bila tersangkut dia, kita akan nak terlepas dia, kita akan tarik balik. Itu yang terbelah lagi. Tapi kalau kita tarik begini, kan dunia watak dia lain. Watak dia apa? Bila tersangkut dia ada menarikkan, kita lepas je. Dia automatik, itu fitrahnya gitu. Dulu sunnah Nabi ni tarik kuda gitu. Bila ada berlaku je kuda ni, kita akan terjun cepat sebelum aksiden berlaku kan. Dia akan lepaskan tadi. Hebat sunnah Nabi ni tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Saya ni pandai bagan Ji. Saya pandai bagan. Saya cakap terus terang. Mak saya ni puas hantar saya berubat. Berubat jumpa ustaz ni, jumpa ustaz tu bagi amalan. Kita jenis bukan orang beramal. Tak adalah. Bagan tu melekat je lah kan. Agak-agak macam mana saya selesai masalah saya? Amalkan sunnah je Ji. Saya pakai kurta, saya kalau hari biasa saya pakai kurta. Kan ataupun masya-Allah kalau macam ni saya pakai jubah. Bila masa pun saya akan amalkan sunnah Nabi. Lepas itu pakai gamis, satu pun pakai jubah. Bila mood saya tak baik je tuan-tuan, saya akan lilit serban. Saya kalau pakai serban je jaga-jaga. Dan maksudnya tentu kan. Kenapa saya pilih sunnah? Kenapa saya pakai kopiah? Kenapa saya pakai serban? Saya rasa saya ni mewakili, representing, mewakili ulama, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz. Bila saya nak menunjukkan akhlak yang tidak elok, marah bagan tu kan. Marah ni jangan buang, haram hukum dia. Tapi marah ni harus dididik. Itu sebab orang tua cakap marah biarlah bertempat. Kan? Jadi marah ni tak boleh buang. Pasal fitrah Allah dah programkan marah tu dalam kita. Marah ni bila kita patut marah? Bila orang caci Nabi. Kan? Bila orang hina Allah. Kan? Itu patut kita marah. Marah tu perlu. InsyaAllah kan. Marah bukan untuk dibuang. Tapi yang nak kena buang tu baran tu. Marah yang tak tentu arah tu. Kan? Jadi saya pakai. Bila saya nak marah je tentang, saya tinggal. Saya pakai kopiah, saya pakai serban. Kalau aku marahkan ni buruk jadinya kan, yang dapat buruk nama siapa? Tuan Guru Ulama. Ni saya simpan. Hari-hari buat macam tu tuan-tuan. Orang kadang dekat Kuala Lumpur ni kan jalan jam kan, orang potong lane kan. Orang Thailand kita dah beratur lama dah. Tiba-tiba dia potong, marah dah. Kan? Tak apa, masuk. Lama-lama dia macam tu. Itu latihan tuan-tuan. Kan? Lama-lama dia menjadi. Hari ni kurang dah. Kurang dah tuan-tuan. Kurang-kurang kalau saya mengajar ngaji kan, kalau terlampau lah benak sangat, lembab sangat tu kadang-kadang tinggi juga suara saya.
Tinggi sikit tak apalah, biar pengajaran kat dia kan. Bukanlah saya hempuk kepala dia ke, tak adalah. Itu perangai tu dah buang dah, alhamdulillah. Umur pun dah tua ni kan. Nak marah-marah ni buruk. Buruk tuan-tuan, kalau saya marah ni buruk, subhanallah kan. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab dengan zaujah saya selalu ingatkan kan, kalau aku marah pun tak tahu je. Kan, yang sebaik-baiknya buat air kopi. Bila kopi dia sejuk, InsyaAllah. Betul, orang rumah saya buat tuan-tuan. Bila anu kan, tahu dia bagi, dia baca kopi, saya suka kopi badang tu. Dia bagi kopi tu, lega. Jadi nak katanya, amalkan sunnah tuan-tuan, banyak khair dia, subhanallah. Banyak khair dia. Saya jaga 5 orang budak penagih dadah. 5 budak penagih dadah. 2 ni tak boleh buat apa dah, pasal dia kena ais. Sebab anak-anak tuan-tuan, ni kena jaga anak-anak ni, masya-Allah. Bukan nak galakkan. Kalau dia kena ganja ke, kena peun, kira tradisional punya drugs lah. Kan macam fit tu semua kan. Okey lagi lah. Bukan nak suruh dah. Tapi nak bagi tahunya teruknya ais ni, ais. Tahu tak kan ais, batu-batu. Syabu. Tuan-tuan, monitor anak-anak gitu. Syabu ni tuan-tuan, saya jaga 2 ni tak boleh buat apa dah, gila dah. Dia syabu ni asal anak-anak ni minum ubat batuk. Nak kena perhati anak-anak ubat batuk. Dia tak puas ubat batuk tu, high dia tu dah tak ada benda kat dia kan. Dia kena gam pula. Kadang ubat batuk dulu gam, ataupun gam dulu ubat batuk. Lepas tu dia akan pergi yang last sekali tu syabu tuan-tuan. Syabu ni tuan-tuan, dia Allahu Akbar, dia melibatkan mental, otak. 2 budak ni sampai sekarang tak boleh bawa balik, duduk dekat pusat pemulihan. Bukan pusat pemulihan yang biasa ni tuan-tuan, dia ada pusat pemulihan yang tertentu yang amalkan sunnah yang boleh membantu budak ni. Dia tak ada lain melainkan masya-Allah amalkan sunnah je, pagi bangun tahajud. Budak-budak walaupun dalam keadaan dia gila, tapi dia tidaklah mengacau banyak sangat. Kadang peringkat gila dia tuan-tuan, dia nak menunjukkan dia ni nak ambil perhatian orang kan. Kadang najis dia tu dia buat mural dekat dinding, mural. Dia buat lukisan. Ambil najis itu dia buat lukisan. Tuan-tuan, dia gila main macam tu tuan-tuan, jangan main. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang 3 orang ni alhamdulillah, seorang dah meninggal. Seorang dah meninggal, itu pun saya cakap galak pergi masjid, baca Quran. Pasal itu tradisional punya dadah lah. Dia chest, dia tak inject. Yang lain dia tak cocok lah. Dia pakai chest tu kan, chest the dragon dia kan. Dia chest. Lepas tu saya cakap, masya-Allah, datang sini ngaji dengan saya di kampung. Saya cakap dengan dia pergi masjid, orang nak cakap apa lantak kat orang lah. Pasal apa di kampung ni orang pandang penagih danda ni sampah tuan-tuan. Kan tapi saya tak macam tu. InsyaAllah saya ketika keluar di India, Bangladesh, Pakistan, saya dididik begitu, kena dengan kasih sayang. Nak ajak orang ni dengan kasih sayang. Jadi saya bawa lah. Nama dia Manaf budak ni. Umurnya sama dengan saya, 57 tahun. Saya cakap, lepas tu mak kau tinggal seorang, kau kena khidmat mak kau. Walaupun dalam keadaan kau kena dadah sekalipun, kau ingat lalu mak kau kena khidmat kau. Dia khidmat mak dia tuan-tuan, mak dia sakit. Dia khidmat mak dia, ada masa dia buat kerja kampung, potong rumput rumah orang, patu sawit kan, kelapa sawit. Lepas tu bila waktu dia datang masjid, dia ikut, dia dengar cakap saya. Lepas tu dia mengaji, hari-hari mengaji tuan-tuan. Lepas tu kalau ada masalah dia datang rumah saya, dia bawa Quran, dia tunjuk macam mana nak baca ni. Dia amalkan sunnah Nabi ni, subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Apa yang berlaku tuan-tuan? Mak dia meninggal pada hari Jumaat. Dia dapatlah dia solatkan mak dia apa semua, dah ke bumi, settle. Dia rindu dengan mak dia. Jumaat depan tu Allah ambil nyawa dia pula. Allahumma salli ala Muhammad. Allah pilih dia tuan-tuan, orang kampung yang selama hari ni insya-Allah buruk sangka dengan dia tuan-tuan. Orang banyak hari ni sehingga ke hari ni orang cerita tentang kebaikan dia. Allah tutup keburukan dia, hari ni orang cerita kebaikan tu. Sebab kita nak pastikan tentang kenapa kita perlu buat baik kat dunia. Kerana apa? Bila kita dah mati, kita nak orang cerita kebaikan kita dekat dunia ni. Bila kita tak ada, itu tandanya kita berjaya mengusahakan iman kita. Selepas kita mati, orang masih menceritakan kebaikan. Jadi Allah SWT Muhammad sampai hari ni alhamdulillah, orang yang saya didik tinggal 2 orang ni je lagi. Allah SWT Muhammad masih lagi saya didik dengan Al-Quran.
Tuan-tuan, baca Al-Quran. Ini salah satu perkara yang perlu kita buat untuk kita ni, Allahumma salli ala Muhammad. Untuk amalkan sunnah Nabi ni. Nabi sayang kepada kita, Nabi tinggalkan Quran. Saya bawa balik daripada umrah sebenarnya, kan, seminggu dah saya balik. Bertuahnya saya kali ni, saya pergi umrah ni tuan-tuan, Masya Allah. Kerana apa? Bila sampai di Madinah tu, salah seorang jemaah meninggal dunia. Ibu kepada mutawif, Ustaz Zul Azwan. Ibu dia, kita panggil Mami, subhanallah. Umur dia 1 tahun tua daripada saya, 58 tahun. Tapi sakit kencing manis. Dia hari-hari dia doa rupanya, aku nak pergi umrah ni, anak aku ajak aku tak nak pergi. Tapi last minute dia pergi. Dia berdoa dengan Allah, apa tuan-tuan? Ya Allah, kau ambil lah, kalau betul lah aku ni bolehlah mati kat Madinah, kau ambil lah nyawa aku kat Madinah. Allah ambil nyawa dia tuan-tuan, Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad, depan mata saya, Masya Allah. Lepas tu kami dapat uruskan dia dekat Masjid Nabawi, tempat pengurusan jenazah. Siapa pun nak masuk, saya dah masuk dah tuan-tuan. Tempat dia subhanallah, semua ahli syurga tuan-tuan. Yang mati dekat kota Madinah ni, Nabi akan bagi syafaat. Ini hadis Ahmad Al-Tabrani, insya-Allah. Siapa saja yang wafat di kota Madinah, hendaklah dia wafat di sana. Aku akan bagi syafaat. Sesungguhnya aku akan bagi syafaat kepada siapa yang wafat di sana. Hadis sahih, hadis Ahmad Tabrani, insya-Allah. Jadi dapat dia meninggal. Jadi kita orang uruskan zaujah saya, Alia saya, dapatlah uruskan mandikan dia. Mandikan dia, subhanallah. Ketika mandi, tuan-tuan, hari ni kita tengok cendana, kita masuk bilik urusan jenazah ni, kita rasa cuak tuan-tuan. Tuan, kadang bau dia tu kan, bau cendana lain. Dekat sana bau dia manis tuan-tuan. Pasal yang diuruskan tu semua ahli syurga, wangi dia lain. Bau cendana tapi manis dia tu lain. Saya menangis tuan-tuan, dapat peluang duduk kat situ tengok ada orang uruskan 7 jenazah pagi tu. 7 jenazah pagi tu. Lepas tu naik baji tu, pergi ke masjid mana nak diaturkan. Lepas solat subuh tu akan disolat jenazah kan, dekat Masjid Nabawi beribu orang solat kan tuan-tuan. Diaturkan jenazah, nampak diaturkan jenazah tu 7 jenazah. Lepas tu imam masuk. Kita masuk di mana imam lalu masuk, keluar masuk. Pintu tu terus dibuka, pintu depan tu terus pergi ke raudah gitu. Siapa pewaris yang ikut? Kalau 7 jenazah, satu jenazah dibenarkan 5 pewaris. Jadi 35 orang terus masuk raudah, tak payah pakai aplikasi, tak payah. Terus masuk raudah. Saya menangis tuan-tuan dalam tu. Lepas tu solat jenazah, subhanallah. Dah selesai semua tuan-tuan. Allah SWT tanam di Uhud. Oleh kerana ni pengalaman juga tuan-tuan. Kita pergi ke Mekah ni pakai 2 jenis visa kan, visa umrah dengan visa pelancong. Kalau visa pelancong, wafat di sana tuan-tuan, dia akan dikuburkan di Uhud. Tapi kalau visa umrah, confirm pakai. Tapi Uhud pun Uhud lah, subhanallah. Itu dah dapat dah tu kan. Bangun dengan syuhada Uhud tuan-tuan. Sayyidina Hamzah ada kat situ, subhanallah. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Rupanya almarhumah Mami Nur Jannah ni, subhanallah. Orang duk cerita hari ni kebaikan ni tuan-tuan. Bila tahu je, orang kampung ni tahu je tuan-tuan, dia wafat di Madinah tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Orang kampung buatkan tahlil kat dia, bacakan Quran. Yang Mahat Tahfiz ni khatamkan Quran 1 malam untuk dia. Yang madrasah ni buatlah tahlil, baca Yasin. Ini orang individu lagi buat. Rupa-rupanya tuan-tuan, masya-Allah. Dan anak dia bagi duit selama hari ni dia habiskan untuk bersedekah. Datang pula tahfiz ni datang. Mami ni macam mana boleh kenal Mami? Mami bagi 2 biji aircon dekat tahfiz kita. Yang ni di sini Mami bagi kita orang kapet. Mami bagi ni, Mami bagi tu. Semua orang cerita kebaikan dia tuan-tuan. Itu sebab tidak mustahil Allah ambil dia di kota Madinah. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, inilah dia tuan-tuan. Masya-Allah, sedekah ini yang terbaik kan ni. Sedekah ini adalah yang terbaik untuk kita mengusahakan iman kita tuan-tuan. Dan yang paling baik sekali Mami ni, dia sedekah ketika dia tak ada. Faham kan? Ketika dia tak ada duit, apa saja yang ada dekat rumah dia akan sedekah. Anak-anak yatim apa saja, dia buat keripik, dia meniaga keripik tuan-tuan. Ketika dia tak ada duit, dia bagi keripik. Dia bagi keripik, dia bagi jajan-jajan yang penting, bagi kat anak-anak yatim. Siapa-siapa juga lalu kat rumah dia ajak makan.
Ini satu iktibar pada diri saya, insya-Allah. Satu pengalaman yang baiklah, insya-Allah kan. Itu sebab iman ini harus diukur, tuan-tuan. Bukan duit je kita ukur. Kita nak jaga-jaga iman kita, macam mana kita jaga duit kita, kan? Betul tak? Tiap-tiap bulan kita tengok Maybank tu, ni gaji dah masuk ni, okey, yang ni abang dapat gaji ni banyak ni, duit simpanan kita ni, tahun depan kita nak pergi haji ni, tahun depan kita nak beli rumah ni, kan? Kita jaga tak duit kita nak beli rumah, kan? Kita kena sekat sikit ni, kan? Ini belanja dah terlebih ni, kan? Duit sekolah anak berapa yang? Duit sekolah anak tak berubah bang, 500, kan? Lepas tu duit motor, duit kereta bayar berapa, kan? Ministry of Finance, dia tahu duit motor bayar 1,500 bang, okey 1,500 tolak. Kan? Duit dapur dia abang dapat bonus makan lebih sikit, okey tolak. Dia berapa nak? 700, okey 700 tolak, kan? Lagi apa yang? Abang dapat bonus, kan? Dapat bonus. Dia pun seng-seng dia ni, lengan dia tunjuk ni. Nak beli gelang baru. Tuan-tuan, begitu kita jaga duit supaya kita tak hutang lebih, kita hidup dalam kemampuan kita belanja. Betul tak? Kita jaga duit kita, iman kita jaga tak? Iman nak ukur. Dalam Al-Quran dah tunjuk dia punya panduan dia, kan. Dalam satu ayat yang saya tadi saya baca, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang sesungguhnya orang yang beriman ini, apabila disebut nama Allah, gemetar hati dia. Cuba tuan-tuan, kita duduk kat mana-mana, kedai mamak ke, kita tengah mesyuarat ke, dengarlah surau Jumaat ni Al-Mustaqim ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kita melakukan hal dunia, apa kita rasa? Dengan nama Allah panggil kita tu, agak-agak rasa apa kita? Kita teruskan ke dengan mesyuarat, ya, untuk mendapatkan projek 100 juta. Tengah mesyuarat ni tuan-tuan, projek 100 juta, ya, daripada pagi sampai ke malam, hari-hari. Waktu zuhur je, surau Al-Mustaqim ni lawangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada 3 golongan, 3 kategori manusia. Oleh kerana duit 100 juta tu besar bagi dia, insya-Allah, kan, dia tak peduli kan azan tu, dia terus mesyuarat 100 juta. Yang kedua, dah azan dah, okey kita berhenti kejap, hormat azan, kan? Habis je azan, okey kita mula mesyuarat balik. Dan yang ketiga, Allahu Akbar, astagfirullahalazim, dah azan dah, okey kita tutup, ya lalainya aku, ya Allah ampun aku, ya Allah. Kita tutup mesyuarat ni, kita sambung lagi pukul 3, kita solat dulu. Mana satu kategori kita, kan? Itu saya dulu main muzik, tengah praktis ni, tengah main muzik, dengar pula azan, tak dengar. Bos buka radio kat luar tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah azan, okey kita stop jap, hormat azan. Habis je azan mula boleh. Allah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Itulah tahap iman kita. Dalam Quran kata qad aflahal mu'minun, maka berjayalah orang yang beriman. Ulama bagi tahu, maka dia usahakan iman dia sehingga dia menjadi orang yang berjaya, imannya jadi sempurna, insya-Allah. Apa tanda dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Solat dia khusyuk. Hari ni khusyuk tak solat kita? Ni petanda ni, tanda-tanda kayu pengukur. Bukan duit je kita kena ukur, iman kita nak ukur ni, solat kita khusyuk ke tidak. Apa makna khusyuk? Tunduk, ketundukan kita. Tunduk kenapa? Kerana malu. Malu kenapa? Malu dengan sang Khalik, Allah pencipta. Lalah ya aku ni, ya Allah, tunduk ni, tunduk ya Allah, hina aku ya Allah. Malu kita dengan Allah. Dan ulama bagi tahu, Allahumma shalli ala Muhammad, apa yang perlu ada di dalam khusyuk untuk mendapatkan khusyuk ni, apa perlu ada? Perlu adakan kefahaman, ada ilmu, kena ada ilmu. Apa ilmu dia? Insya-Allah tidak ada perkara lain melainkan perkara salat yang harus dibawa dalam solat. Boleh faham kan? Contohlah yang benda yang bukan solat kita bawa masuk dalam solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah wa subhanallah wa bihamdihi.
Imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil. Masa tu kita tak buat apa, kan? Kita tak tahu makna, kita tak tahu benda, maksud kita tak tahu, penghayatan pun tak ada. Ya Allah, lapar buat aku. Tadi kelang kabut macam masjid tak sempat nak makan. Apalah je yang masak ni. Akan kejap lagi makan. Maghrib bang. Isyak kan tak balik. Yang seorang tu lah, Allahu Akbar, motor aku dah kunci ke belum? Tadi kelang kabut aku masuk masjid. Ambil tangan pula selup dalam jubah. Oh, ada kunci. Ada kunci. Selamat betul aku. Yang seorang dia pergi Kuala Lumpur, yang seorang dia pergi ke Pahang. Betul kan? Ni khusyuk ke tu? Tak ada perkara lain. Jadi untuk kita tidak membawa perkara lain di dalam solat, hanya perkara solat saja, kita hafal tak apa yang kita baca. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Faham tak? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa makna? Ini nak kena belajar. Memang khusyuk memang tak boleh dapat. Payahlah orang macam kita ni nak dapat khusyuk. Tapi ada tak usaha untuk dapat khusyuk? Cukup. Kalau ada usaha tu, alhamdulillah, syukur. Apa usahanya? Belajar untuk mendapatkan khusyuk tu. Usaha itu Allah dah pandang dah. Cukuplah. Kalau tak ada juga malang kita lah. Masya Allah, tuan-tuan. Jadi ini petanda bagi orang yang mengusahakan imannya sehingga dia berjaya menjadi orang yang beriman, qalatnya khusyuk. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dia mengelakkan daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Hari ini kita perhatikan, duduk kedai mamak apa yang kita cerita. Jangan cakap kedai mamak lah, duduk kat masjid ni. Kita datang awal pula kan, ada pula sahabat 2-3 orang. Apa benda kita berbual kan? Kan? Malam ni final ni World Cup, okey, kita betting berapa? Ni lah masjid. Kejap lagi ni nak balik ni. Imam ni jangan melewet-lewet kan. Bila apa ni penceramah ni janganlah melewet-lewet kan. Kejap lagi bola final ni. Betul jangan orang main tu. Jadi orang yang mengusahakan iman dia sehingga dia berjaya, masya-Allah, dia patutnya mengelakkan dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Dan yang ketiga, walladzina hum 'anil walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang yang beriman mengusahakan imannya sehingga dia berjaya, apa tanda dia? Masya-Allah, dia membersihkan hartanya dengan berzakat, bersedekah, berinfak. Berapa banyak kita sedekah wakaf kita hari ini? Kita bayar zakat ke tidak? Ni nak kena ambil kira. Dan yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun. Betul tak? Dia dijaga kehormatan diri dia. Dia menjaga akhlak dia. Orang tengok dia je, masya-Allah. Aku tengok engkau dah bersina-sina, dah muka tingat aku pada Allah. Tingat aku pada syurga neraka. Betul, ada tak orang macam tu kan? Tengok, baguslah kau, banyaklah kau berubah kan? Alhamdulillah. Ketika Allah naikkan darjat dia, sehingga dia menjaga kehormatan. Tak ada lu cakap engkau ni besar celaka lah. Aku tengok engkau je aku nampak neraka dah. Ada tentang kawan seluruh macam tu, tapi sebenarnya itulah dia. Kan? Aku tinggallah engkau ni tak ada lain lah karaoke. Jom kita pergi karaoke. Dia tuan-tuan, Allahu sallallahu. Tapi orang yang menjaga penghormatan dia, masya-Allah, sehingga kan dapat memberi kebaikan kepada orang dengan melihat akhlak saja. Jadi ini di antara perkara yang perlu kita usahakan tentang, masya-Allah, berlatih zikir kepada Allah. Kan, buat kita persediaan, usahakan iman, mudah-mudahan dengan iman ini kita dapat Allahumma salli ala Muhammad, menggalakkan kita supaya kita dapat, masya-Allah, buat persediaan untuk menghadapi hari mati kita. Kan, kita hidup ni untuk mati je tuan-tuan. Subhanallah. Bila masa Allah rahsiakan. Tapi Allah bagi tanda dah. Sayangnya Allah kepada kita orang yang beriman ni tuan. Ini dah ada iman dah ni, jangan sia-siakan aja. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya Allah kata tu, innama mu'minun kan.
Hanya seorang yang beriman sahaja yang datang mengimarahkan masjid. Kerana apa? Dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dia mendirikan salat, dia membayar zakat, dia tidak takut kepada yang lain, hanya dia takut kepada Allah. Ni antum semua ni. Jadi dah Allah dah bagi rahmat, kasih sayang, dah bagi iman kepada kita. Jaga mulut-mulut, jaga elok-elok tuan-tuan, jaga elok-elok. Ingat dia apa saja perbuatan kita, masya-Allah, nak sukakan Allah, nak sukakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah buat perkara yang dapat kemungkaran daripada Allah dan Rasul tak suka. Jangan tuan-tuan. Ini menambahkan hati kita jadi hitam. Payah iman ni nak masuk, payah kita nak tingkatkan iman kita. Ibu-ibu pun begitu juga, masya-Allah. Jangan lupa amalkan tu. Amalkan doa yang saya bagi tu untuk anak-anak, masya-Allah. Belajar sedikit tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita dapat didik anak ini dengan sunnah. Tuan-tuan kan, masya-Allah, mudah-mudahan kita dapat, masya-Allah. Yang seronok tadi, mami tadi meninggal tu tuan-tuan. Zaujah saya masa ketika dia setengah sakarat tu, masya-Allah, isteri saya dapat talkinkan dia, suruh istighfar, suruh sebut Allah, suruh sebut mengucap mami, mami, ingat la ilallah Muhammad Rasulullah. Apa dia buat tuan-tuan? Dia dapat mengucap 2 kali syahadat sebanyak 3 kali. Penuh, bukannya la ilallah Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia tengah sakarat tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan yang terakhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus habisnya umur. Terus senyap. Umar datang kat saya, "Bi, mami dah senyap dah tu." Dah senyap, saya pun pergi, saya tengok nadi dia memang tu dah gone. Tapi dengan ingat Nabi kata apa? Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hayatnya, akhir kalamnya menyebut kalimah la ilaha illallah, wajib masuk syurga. InsyaAllah tuan-tuan, akhir kalam kita ni nak dapat itu macam kita main bola, berlatih main bola kan, supaya dalam pertandingan itu kita dapat keluarkan apa yang pernah kita latihkan. Begitu juga dekat dunia ni tuan-tuan, jangan lupakan Allah, jangan lupakan sunnah Nabi, masya-Allah. Amalkan perkara-perkara yang Allah perintahkan, Nabi perintah, supaya apa? Itulah akhir kalam kita. Latihkan selalu la ilaha illallah, biarlah dia beribu kali tuan-tuan. Nak latih mulut ni, latih mulut ni ketika kita sakaratul maut ni tuan-tuan. Itulah keadaan yang paling kritikal, terdesak kita tuan-tuan. Kalau iman tak ada tuan-tuan, mudah saja kita terpesong. Ayah, kita orang semua dah masuk Kristian ayah, kita orang bahagia ayah, kita orang sekarang berada dalam syurga, jom ikut kita. Ikut tak? Ikut tuan-tuan. Jangan main. Ini soalannya, ujian yang paling besar itulah kita nak menghadapi sakaratul maut. Kerana apa? Kullu nafsin zaikatul maut. Semua yang bernyawa ini pasti akan mengasai maut. Semua tuan-tuan, semua akan mati. Jadi masya-Allah, tafsirkan kejayaan dengan betul, masya-Allah. Kejayaan ini bukan terletak pada kebendaan, duit, harta, kereta, rumah banyak, rumah sewa banyak dah. Bukan tu. Allah kata dalam Al-Quran, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Orang yang taat perintah Allah dan Rasul, Allah akan bagi kejayaan sebesar-besar kejayaan. "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Orang yang dihindarkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, itulah yang sebenarnya orang yang berjaya. Jadi kejayaan yang mana yang kita cari? Kejayaan itulah kita nak sukakan Allah, suka dengan Rasul, mudah-mudahan kita dapat masuk jannah Allah SWT. Itulah kampung asal kita. Kita nak balik kampung asal kita. Kerana hidup nak buat apa pun apa, buat kat dunia ni tak ada masalah. Tapi ingat Nabi pesan, ad-dunya majaratul akhirah. Jadikan dunia ini sebagai jembatan untuk kita ke akhirat. Dalam kata lain, ulama bagi tahu buatlah apa nak buat, tapi pastikan perbuatan kita dekat dunia itu memberi kesan yang baik kepada kita dekat akhirat besok. Buatlah apa nak buat. Tapi itu je dah. Buat perkara, jangan tinggalkan sunnah Nabi. Minum air ikut sunnah Nabi, makan ikut sunnah Nabi. Kerana bekerja ikut sunnah Nabi, berniaga ikut sunnah Nabi, bersama dengan isteri, isteri dengan suami ikut sunnah Nabi.
Semuanya dalam penghidupan kita, Masya Allah, Nabi dah tinggalkan cara-cara hidup untuk mendapatkan kesukaan rahmat daripada Allah SWT dan Rasulullah SAW. InsyaAllah tuan-tuan. Mudah-mudahan itu setakat itu saja insya-Allah perkongsian daripada saya. Mudah-mudahan siapa yang kita dengarkan, kita jadikan iktibar, kita dapat amalkan, kita dapat sampaikan, dan juga mudah-mudahan Allah bagikan kita kefahaman dalam agama untuk amalkan agama secara sempurna. Saya minta maaf masa yang terlama, masa yang lebih saya ambil hari ini insya-Allah, dan ada kesilapan saya berupa tutur kata, perbuatan, perangai saya insya-Allah yang mengecilkan hati tuan-tuan, itu atas kelemahan diri saya minta maaf daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dan mudah-mudahan saya harap daripada tuan-tuan untuk mendoakan saya insya-Allah, kerana supaya saya dapat istiqamahkan iman, amal dan juga kerja dakwah saya sekarang ni insya-Allah. Saya mengajar Al-Quran insya-Allah, dan juga doakan doakan mudah-mudahan saya dapat tauliah Selangor ni, menunggu hari ataupun panggilan untuk ditemu duga. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan ini untuk saya, masya-Allah, untuk tambahkan amal saya lah.